dan abdahu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita di kitab Faridatul Faraid yang ke-9, kita dalam baca ilmu. Yang ke-9 ilmu. Sifat yang ke-9 ialah ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Anda baca dah baru ni. Sepintas lalu, kita buat sepintas lalu bahawasanya ilmu artinya ilmu erti dia mengetahui, dan iaitu sifat yang maujud, sifat yang ada, yang sedia kala, sifat yang ada pada zat, sedia kala adanya. Ini qadim adanya ilmu Allah Ta'ala ni, yang berdiri pada zat, ada, duduk dekat dengan zat. Yang ini sebab tuan kitab kata macam ni, sebab dia nak bandingkan dengan ilmu yang ada pada manusia. Manusia ada ilmu, maka ilmu kita duduk di zat kita. Dia akan ikut kita. Dan ilmu itu jaga kita. Ini ilmu manusia. Jaga kita, duduk dengan kita, bersama-sama dengan kita di dunia, di alam barzakh dan di akhirat nanti. Sebab itulah berdiri pada zat, dia katanya. Ilmu kita pun berdiri pada zat. Maka ilmu Allah Ta'ala, kita fikir pada akal kita, memanglah ilmu Allah Ta'ala pun duduk pada zat Allah Ta'ala lah. Takkanlah duduk pada makhluk. Yang nyata dengan dia, dengan sebab ada ilmu tadi, nyata, iaitu terang, tahu semua oleh segala perkara. Segala perkara atas barang yang ia dengan dia, ia Allah Ta'ala dengan dia dengan ilmu daripada segala yang wajib. Dia boleh tahu tentang wajib bagi diri dia dan harus bagi diri dia dan mustahil bagi dirinya, atas wajah meliputi. Ilmu ini takluk dia inkishaf, tahu meliputi. Kita tahu tak meliputi. Kita tahu sedikit. Sebab itulah ilmu manusia dia ada darjah, kan? Kalau mula di tadika pasti, dia ada tahun 4, tahun 5, tahun 6, kan? Kalau di Thailand tahun 3, 4, 5, 6. Ikut 3 tahun pun belajar. Lepas tu darjah 1, darjah 2, lepas tu tingkatan 1, tingkatan 2, lepas tu masuk U. Dia ada tingkatan dia. Tu bagi manusia. Tapi bagi Allah Ta'ala meliputi, kan? Bukan tahu sikit-sikit, kan? Atas jalan tafsil, atas secara jalan tafsil. Ilmu manusia secara ijmal, kita tahu kata masjid. Contoh, kalau tahu kata masjid, kita tak tahu benda yang buat masjid ni nak buat macam mana. Ada bata ke batu ke berapa, tu kita tak tahu bermana. Kita tahu secara ijmali. Tapi Allah Ta'ala tahu secara tafsili. Pasir ada berapa dalam masjid ni, kan? Ada besi dalam tu berapa, kan? Peruntukan banyak mana. Maka Allah Ta'ala tahu secara tafsil, kita tahu secara ijmal. Jadi ada perbezaan. Dengan ketiadaan didahulu, dilontar dahulu tersembunyi. Dahulu dia ada sembunyi, sekarang ni tahu. Tu ilmu manusia. Ilmu Allah Ta'ala ada. Dahulu lagi Allah Ta'ala tahu. Kan ilmu Ta'ala ni qadim, kan? Qadim, dia takluk dia
Tanjizi Qadim. Takluk Tanjizi Qadim sahaja. Tanjizi makna melulus masa dulu, masa belum ada lagi langit bumi, manusia tak ada lagi, tapi Tuhan dah tahu. Kita benda kena ada dulu baru kita tahu. Kita nak buat rumah, kita tiru orang, kan? Nak masak masakan pun kita tiru orang, tapi pi tambah sikit, kan? Jadi tom yam. Contoh macam itulah. Maka manusia dia ilmu dia tiru orang, kan? Tetapi ilmu Allah Ta'ala tidak, kan? Dan Allah Ta'ala tahu Tanjizi Qadim ni lulus daripada Qadim dulu, kala lagi belum ada langit bumi, belum ada makhluk. Dah lulus. Maka kalau kita kata Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala Tanjizi hadis, boleh tak? Jawab tak boleh. Boleh jadi kafir. Kan kodrat boleh, ilmu tak boleh. Kalau ilmu Allah Ta'ala Tanjizi hadis ni melulus masa sekarang. Jadi dulu Tuhan tak tahu, sekarang baru Tuhan tahu. Makna ni bermakna Allah Ta'ala ada kelemahan. Boleh jadi kafir. Tu kodrat boleh. Kan kodrat takluk dia Tanjizi hadis melulus pada masa sekarang, memang kodrat boleh, kan? Dulu tak ada lagi manusia, pagi sekarang ni nak bagi ada manusia. Tu kodrat boleh ya. Ilmu tak. Dia tahu dari dulu lagi, kan? Qadim tak boleh kata Tanjizi hadis, dan tak boleh kata suluhi qadim. Sebab suluhi makna patut. Patut ni benda tak boleh jadi, patut ni, kan? Kodrat tak apa. Patut pada dulu Allah Ta'ala nak cipta manusia dulu daripada malaikat. Adakah patut? Adakah mampu? Ya, mampu. Jadi suluhi qadim harus bagi kodrat. Tapi bagi ilmu tak boleh. Bagi ilmu Allah Ta'ala satu takluk saja, ialah Tanjizi Qadim. Melulus daripada masa dulu lagi. Dan takluk dia satu lagi inkishaf, kan? Terbuka, meliputi, tembus. Kita tahu tapi tak tembus. Kita tahu ni bila kita dengar, kita dapat tahu. Kita melihat, kita dapat tahu. Tapi benda yang kita tak dengar, kita tak melihat, kita tak rasa, adakah kita tahu? Jawabnya tidak. Walaupun bila ada dinding, adakah kita tahu? Jawabnya tidak juga. Tapi ilmu Allah Ta'ala melulus, kan? Walau ada dinding, walau gelap, walau di dalam bawah laut sekalipun. Kan bawah laut gelap. Gelap kan bawah laut. Laut dalam lah, kan? Gelap air lagi, gelap malam lagi, gelap sebab cahaya matahari kan tak sampai. Maka Allah Ta'ala tahu. Benda bawah tanah, dalam batu pun Allah Ta'ala tahu. Sebab takluk Allah Ta'ala, takluk ilmu dia inkishaf, kan? Melulus atau membuka. Maka mengetahui Allah Ta'ala pada azali. Jadi pada azali dengan qadim samalah. Akan segala perkara hingga barang yang tiada kesudahan. Jadi sampai tiada kesudahan, sampai ke hari kiamat, sampai ke dalam alam kubur, alam al-ba's, alam sirat, alam masyar, alam sirat, alam syurga dan neraka. Allah Ta'ala dah tahu dah masa ke depan. Kita nak seronok dalam syurga, banyak mana kita nak seronok, kan? Allah Ta'ala dah tahu dah ke depan. Seperti kamalatnya, ketiada kesudahannya, seperti dia banding dengan kesempurnaan sifatnya. Kesempurnaan sifat Allah Ta'ala kita tak tahu banyaknya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Begitu juga Allah Ta'ala mengetahui tiada kesudahannya, mengetahui tentang makhluknya tiada kesudahannya. Dan segala nafsu ahli syurga, segala nafsu ahli syurga, ahli syurga ramai mana, banyak mana, Allah Ta'ala lebih tahu, mengetahui. Sekarang dah tahu? Ya, bukan sekarang ni, dulu lagi. Dan mustahil lawannya, ni kita dah baca ni, sebab tu cepat sikit. Mustahil lawannya iaitu jahil.
Jahil ni benda yang mustahil. Mustahil benda tak masuk akal. Benda yang tidak masuk akal. Akal siapa? Akal kita bahawasanya Allah Ta'ala ni jahil. Kan? Kalau Allah Ta'ala jahil, Allah Ta'ala tak pandailah buat langit bumi secantik ini. Ada pokok kayu, ada apa dia, awan, hujan dan sebagainya dengan teratur. Faqaddarahu taqdira. Kalau Allah Ta'ala buat secara jahil ataupun lupa, maka dunia akan rosak habis. Kan? Dia tidak menjadi dunia yang secantik ini. Kan? Kalau kita buat kereta pun tak jadi, buat dengan jahil. Buat biskut pun tak jadi, buat kek pun tak jadi. Kan? Buat dengan jahil. Masak nasi pun tak jadi. Tak jadi nasi. Kalau tak jadi nasi, jadi bubuk, okey juga. Bubuk pun tak jadi, nasi pun tak jadi. Kan? Kalau buat dengan jahil. Jadi mustahil, lawan ilmu tu ialah jahlun. Dan dalil ilmu Allah Ta'ala itu bahwasanya jika ada ia jahil, dalil kata ada ilmu Allah Ta'ala itu bahwasanya jika adalah Allah Ta'ala tu jahil, niscaya tiada ada ia menghendaki. Kan? Bila Allah Ta'ala jahil, Allah Ta'ala tidak kehendak. Bila Tuhan tak kehendak, maka Tuhan tidak akan buat sesuatu. Kan? Dia bersangkut paut kan ilmu ni. Bila ada ilmu, dia ada kehendak. Bila ada kehendak, baru dia buat. Sebab itulah bila ada ilmu, dia ada iradah. Bila ada iradat, dia datang kodrat. Kan? Bukan mari kodrat dulu, baru mari iradat, lepas tu dapat ilmu. Tak. Dia kena dengan ilmu dulu. Kan? Tahu dulu, bila tahu bahasa nak. Nak tu panggil iradat. Walau nak kita pun buat. Laksanakan. Maka hak tu dipanggil kodrat. Dia datang ilmu dulu, lepas tu iradat, lepas tu barulah datangnya kodrat. Tapi dalam kitab ni dia susun kodrat, iradat, ilmu. Kan? Ikutlah kalau kita nak susun ilmu, iradat, kodrat, boleh ya. Sebaiknya susun hayat dulu, hidup dulu. Kan? Ikut dia lah, dia yang karang kitab. Jadi kalau Tuhan tu jahil, Allah Ta'ala jahil, nescaya tiada ia menghendaki. Dia tiada ada kehendak. Maka bila tiada tidak ada kehendak, maka tidak datang kodrat. Maka bila tak datang kodrat, maka tak jadilah, tak adalah makhluk ni. Langit, bumi tak ada, manusia tak ada, malaikat semua, jin-jin semua tak ada, sungai, bukit bukau tidak ada. Sebab apa? Sebab Tuhan tiada ilmu, Tuhan tak tahu, dan tidak ada kemahuan, dan Tuhan pun tak buat apa-apa. Jadi tak ada apa-apa. Ni sekarang ni kita kata Allah Ta'ala ada ilmu, ni dalil langit bumi ada. Kan? Bila ada langit bumi bermakna dia ada ilmu. Bila dia ada ilmu, dia datang iradat dia. Dia ada ilmu, dia nak buat. Kehendak, bila ada kehendak dia pun buat. Maka ada langit bumi. Itu dalil dia. Sebab itulah dalil sifat 20 ni semuanya langit bumi. Wujud ada siapa? Ada Allah Ta'ala. Mana dalil? Langit bumi. Kan? Qidam, sedia ada Allah Ta'ala. Dalil langit bumi. Kan? Dalil yang sama ya, langit bumi sampai ke habis, sampai kaunuhu mutakalliman. Dalilnya langit dan bumi. Iaitulah masa ustaz duduk di petani dulu, dia kata orang mengaji sifat 20 ni gila ah. Puak-puak Wahabi dia kata gila ah. Sebab apa? Sebab semua dalil sifat 20 sifat, dalil langit bumi semua. Kan? Dia tak faham. Sebab apa? Kembali kepada Allah. Langit Allah Ta'ala cipta, bumi Allah Ta'ala cipta. Kan? Dia cakap dalam tu. Kalau orang tengok sekali pandang, maka dia kata kita yang gila. Kan? Ilmu ni panggil ilmu yang tak boleh dipakai, dia kata. Sebenarnya boleh dipakai. Kan? Tujuan keluarnya ilmu ni korun yang keempat. Kan? Sebab banyak keluar fitnah di korun yang keempat lah. Korun apa? Harun Ar-Rashid.
Khulafa Rasyid, bukanlah Khulafa Rasyid, Khalifah Raja Harun Ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah zaman tu kan. Kerajaan Abbasiyah, habis dah kerajaan Umayyah, kerajaan yang kelima iaitu Abbasiyah, iaitu keluarlah Harun Ar-Rasyid, maka keluarlah ulama-ulama banyak di korun itu kan, setengah daripadanya mazhab yang keempat lah kan. Dan dia kata ni ilmu ni Allah Ta'ala tiada kehendak dan dia itu mustahil kerana sabit. Kalau kita kata Allah tu tidak ada kehendak, tidak ada ilmu dan tidak ada kehendak dan tidak ada kodrat, maka mustahil. Kerana apa? Kerana sabit. Ini tetap menghendakinya Allah Ta'ala dengan dalil yang telah lalu, maka sabitlah ilmu. Kita pun tahu dah bahawasanya Allah tu berkehendak. Maka bila ada sifat kehendak, Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Kan? Langit bumi ada tak? Ada. Bermakna Allah mesti ada ilmu. Kan? Allah cipta manusia, kepala atas, kaki di bawah. Kan? Bermakna Allah Ta'ala ada ilmu. Kalaulah Allah Ta'ala cipta manusia, kepala di bawah, kan? Kaki di atas, walau begitu pun Allah Ta'ala ada ilmu. Kan hari kiamat nanti kita akan, orang yang berdusta dengan Allah Ta'ala, dia akan berjalan dengan mukanya kan, ala wujuhihim umya wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra, hari kiamat nanti Allah Ta'ala memperjalankan mereka itu dengan mukanya. Allah mampu dan Allah Ta'ala ada ilmu, bermakna mesti bila dia ada sifat mampu, ada sifat kehendak sebelumnya. Dan sebelum sifat kehendak ada, mesti ada ilmu dulu. Maka dan sabitlah ilmu. Lalu maka sabitlah ilmu. Sebab adanya kehendak, maka adalah ilmu. Maka dan apabila sabit baginya, maka jika ada baginya Allah Ta'ala ilmu, mustahillah Allah Ta'ala tu jahil. Ke-10 malam ni 10 hayat. Hayat artinya hidup. Ini yang sebut dalam Quran sifat Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Ini sifat apa yang kita kata sifatul a'zam, sifat yang paling mulia, yang paling besar sekali. Al-hayyul qayyum. Dia ada dua tempat ya, surah Al-Imran dengan surah Baqarah ayat kursi. Al-hayat, hayat makna dia hidup. Hayah hidup. Kan? Artinya hidup, iaitu sifat yang maujud. Hidup ni satu sifat yang ada, yang sedia berdiri pada zat. Memang dia duduk pada zat. Manusia pun kalau ada hidup duduk di zat. Nak kata seorang tu hidup bermakna dia ada nyawa, tapi Allah Ta'ala tak ada nyawa, tanpa roh. Sebab apa? Bila kita kata Allah Ta'ala ada roh, maka dia sama dengan manusia. Walaulah kita kata roh tu qadim sekalipun, Allah Ta'ala ni hidup dengan apa? Dengan roh. Roh tu qadim kan, tak ada mula kan. Tak boleh juga, boleh mengkafirkan juga. Kan? Yang sedia berdiri pada zat. Hidup ada pada zat. Kalau sebab apakah kita kata Allah Ta'ala hidup? Sifat hidup ni, semua sifat lain dia gantung kepada sifat hidup. Allah Ta'ala nak berkata-kata, melainkan mesti kena ada sifat hidup. Nak ada ilmu, nak ada kehendak, nak ada kodrat, mesti ada sifat hidup kan. Kalau wujud, kadang-kadang benda tu wujud tetapi tidak hidup, tidak hayat, tak ada gunanya kan. Kalau wujud tidak ada hayat, tak ada gunanya. Dan hayat ni masuk dalam sifat ma'ani. Kan? Dengan sebab hiduplah Allah Ta'ala cipta langit bumi. Apa dipanggil sifat ma'ani? Ma'ani ni kan? Sifat ma'ani ni sifat yang memberi bekas. Macam kodrat, iradat, ilmu ni sifat memberi bekas semua. Beri bekas kepada siapa? Kepada makhluk kan? Beri bekas kepada makhluk.
Mananya sifat kodrat, bila sebut sifat kodrat atau sifat hayat, kan? Hayat Allah Ta'ala, kalau sifat Tuhan ada, kalau sifat ada ni tak lagi, dia tak memberi bekas kepada makhluk. Kan? Ada hidup tak? Dah hidup. Ada, duk tengok kereta mampus. Kan? Ada guna? Tak ada guna. Kan? Ada, tak ada sifat hidup, tak ada guna. Bila ada kereta, dia terhidup, jadi ada guna bagi tuan dia. Jadi sifat hidup ni dia berguna kepada kita. Hidup Allah Ta'ala ni berguna kepada kita. Sifat wujud dah lagi. Kan? Wujud belum tentu lagi. Dia, sebab ni semua sifat Allah Ta'ala yang buat dalam kitab sifat 20 ni, dia nak kias dengan kita. Kan? Supaya kita faham sifat Allah banyak lagi. Kan? Ambil mai 20 ni supaya kita faham. Jadi hidup. Bila kalaulah ada ilmu tanpa hidup, mustahil. Dia tu ilmu banyak. Mana dia? Dia tu mati lah. Orang mati. Tak ada gunanya. Dia tu mendengar. Mana dia? Tu mayat tu. Mustahil pada akal kita. Di sisi Allah Ta'ala mampu lah. Kan? Kalau Tuhan tak hayat pun Allah Ta'ala mampu. Tapi sebab apakah Tuhan kita sebut di sini? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan? Hayat. Hidup. Hidup ni dia tidak ada sifat takluk. Dia tidak ada takluk. Tak macam qadrat, iradat, ilmu dan sama basar, kalam. Ustaz dah sebut bahawasanya semua sifat ma'ani ada takluknya. Ma'ani ada takluknya. Sifat ma'ani yang 7 sifat ada takluknya, melainkan satu sifat saja, iaitu hayat. Jadi tinggal 6 lah, kan? Tinggal 6 saja yang ada takluk, melainkan hayat satu yang tak ada takluk. Yang ada takluk semua, yang lainnya semuanya ada takluk. Macam kodrat ada takluknya, kan? Iradat, ilmu ada takluk. Ustaz sebut dah tadi, takluk inkisyaf dan takluk tanjizi qadim. Apa dia lagi? Sama, basat, kalam. Itu pun ada takluknya, kan? Sama pun takluk inkisyaf, basar pun takluk inkisyaf, tapi tak sama inkisyaf sama basat dengan ilmu, kan? Kalam takluk ad-dilalah, petunjuk, kan? Jadi 6 sifat ni dalam sifat ma'ani ada takluknya, melainkan satu saja. Kan sifat ma'ani ada 7, hayat. Hayat tidak memerlukan takluk. Sebab semua sifat duduk kat dia. Semua sifat tu tumpang dia. Kan? Pada akal kita. Kena ingat balik pada akal. Sebab kita belajar ilmu tauhid ni, kena ingat balik pada hukum akal. Jadi hayat, sifat hidup ni ada pada Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, yang mensahkan baginya Allah Ta'ala bahawa bersifat ia dengan ilmu dan lainnya. Kan? Kalau yang mensahkan sifat hayat inilah yang mensahkan bahawasanya Allah Ta'ala ada ilmu. Jadi ada gunalah. Kalau sifat hayat tidak ada sifat ilmu, mustahil pada akal. Kan? Ustaz ada tak? Ada. Duduk depan ni. Kan? Ilmu dia ada. Oh, banyak ilmu dia. Awak dia tak mengajar, dia mati. Duduk tak nyawa. Kan? Mustahil tak ilmu nak ada? Ada. Ilmu dia ikut ustaz bi ya. Kan? Tu buat bandingan. Kan? Kodrat, ustaz tu memang dia kuat. Dia tu kuat cat masjid tu pakai 2 hari ya. Ustaz Jaman tak kena mai. Kan? Dia pakai cat seorang ya. Kan? Oh, kuat dia. Mana dia? Tu dia. Duk tidak. Tidak. Tak ada roh. Tak ada roh mana tidak ada sifat hayat. Tak ada sifat hayat, tak ada guna bagi dia. Walau dia tu orang kuat. Kan? Kalau dia ada sifat kehendak, ada sifat qadrat, sifat sama, basar, kalam, semuanya tidak berguna apabila tidak ada hayat. Adakah dia boleh bercakap kalau tak ada nyawa? Tak boleh bercakap kalau tak hidup.
Kan? Adakah boleh dia melihat, mendengar? Kalau dia tak hidup, mustahil pada akal kita. Kan? Ada ilmu ada guna tak? Tak ada guna juga. Kan? Jadi semua sifat ma'ani kan, akan dia kata di sini segala sifat tu mensahkan baginya bahawa bersifat ia dengan ilmu. Kan? Semua tumpang dia. Kan? Pada segala sifat wujud. Kalau sifat hayat tak ada, wujud ada. Sifat wujud mungkin ada. Wujud kan? Ada tak? Ustaz tu ada tu. Nyawa tak nyawa. Ilmu dia pun tak ada, cakap dah. Sifat kalam tak ada, sifat kodrat tak ada, nak angkat tangan pun tak boleh. Tapi dia ada tak? Ada. Wujud ada. Kan? Ada bila ni? Oh, dia ada qadim lagi sedia kala. Bermakna qadim tak berbulu sifat pun ada, boleh ada. Kan? Baka walau tidak ada hayat boleh baka. Kan? Tetapi tidak memberi bekaslah. Tak bagi guna kepada makhluk. Kan? Tak ada guna pada makhluk. Kan? Baka kita mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Dia ni bersalahan ni, Tuhan tak sama dengan orang lain ni. Tapi dia tak nak nyawa. Hayat tak ada. Boleh tak bersalah? Boleh juga. Kan? Tetapi kalau tak ada hayat, sifat ma'ani semua auto tak ada. Kan? Qadrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam auto tidak ada apabila tidak ada sifat hayat. Sifat wujud, sifat salbiah tetap ada, tak ada masalah. Sifat salbiah dengan sifat nafsi tak ada masalah walau tidak ada sifat hayat. Kan? Sifat wujud, sifat nafsi dengan sifat salbiah ni dia tak bersangkut paut dengan kita lah. Tidak memberi bekas, orang panggil kata. Tak beri bekas. Wujud ada Allah Ta'ala. Kan? Kidam ada Allah Ta'ala. Tuhan nak buat kita, tak buat kita, terserah dia. Kan? Nak buat makhluk, tak buat makhluk, tak bersangkut paut dengan makhluk. Kidam sedia dia, tak bersangkut paut dengan makhluk. Baka kekan dia, tak bersangkut dengan makhluk. Kan? Mukhalafatu ta'ala hawadis qiyamu bi nafsi wa daniyat. Ada dia seorang, tak bersangkut paut dengan makhluk. Tetapi bila sifat qadrat, dia bersangkut paut dengan makhluk. Mana dia tu cipta langit bumi manusia semua? Bermakna mesti dia ada sifat kuasa. Kan? Sebelum nak ada kuasa mesti ada kehendak. Sebelum Tuhan nak buat langit bumi mesti ada kehendak. Nak ni bersangkut paut dengan makhluk. Bila ada kehendak mestilah ada ilmu. Sebelum kehendak ada ilmu dulu. Kan? Ilmu tak ada, melainkan dia kena dengar, dia kena melihat. Kan? Melihat dan mendengar, ni bersangkut paut dengan makhluk. Allah Ta'ala cipta langit bumi, cipta manusia, binatang, dia melihat dan dia mendengar dan dia bercakap dengan makhluknya. Macam ayat Quran kan? Ayat-ayat Quran itu panggil kalam Allah. Ni bersangkut paut dengan makhluk. Sifat ma'ani. Sebab tu dipanggil kata sifat at-ta'thir. Sifat memberi bekas. Dan hayat, setiap sifat ma'ani ada sifat ada takluknya, melainkan hayat. Sebab apa hayat tidak ada takluknya? Sebab semua sifat ma'ani tumpang dia. Kan? Semua sifat ma'ani duk tumpang dia, kapok dia semua. Dia tak perlu lagi takluk. Kalaulah Tuhan tak hayat, automatik tidak ada ilmu, tidak ada qudrat, tidak ada iradat, tidak ada sama, basar dan kalam. Dan dia kata sini, dan tiada hidupnya Allah Ta'ala itu dengan roh. Ni dia sebut ni, Allah Ta'ala tak hidup dengan roh. Maka tiada harus i'tiqad bahawasanya, tidak harus kita berpegang, sama ada dengan mulut kita, dengan pegangan kita, dengan hati lah. Sekarang ni dia nak pegang dengan hati kita.
I'tiqad ni ikat dalam hati kita. Jangan kita ikat dalam hati kita. Haram kita ikat dalam hati kita, pegang dalam hati kita bahwasanya ada baginya Allah roh. Kan? Sebab apa? Bila manusia dia ada roh. Tak ada roh, tak hidup. Ada roh, dia hidup. Roh tu makhluk Allah Ta'ala. Kan? Ada roh, hidup. Tak ada roh, tak hidup. Dan Allah Ta'ala kalau hidup dia tanpa roh. Kan? Tanpa roh. Kalau ada roh, bermakna sama dengan manusia. Sama dengan jin. Sama dengan malaikat. Sama dengan apa dia? Binatang-binatang. Kan? Ada sifat hidup mereka itu ada roh. Yang walau dan jika roh yang qadim. Kalau kita kata Allah Ta'ala ada roh yang qadim sekalipun, tidak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab dia memerlukan roh. Bila Allah memerlukan roh, sama dengan kita. Kan? Dah tu Allah Ta'ala ada ilmu, kita pun ada ilmu. Allah Ta'ala sama basar, mendengar, kita mendengar, tu sama tu. Hak tu Tuhan sebut. Tuhan isbatkan di dalam Al-Quran. Kita kena nafi apa yang Allah Ta'ala nafi. Laisa kamitslihi syai'. Tu nafi tu. Tiada Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu seperti dia. Tak sama satu pun, nafi semua. Syai'un. Wa huwas sami' al-basir. Wa huwas sami' al-basir. Sama basar tu macam mana pula? Walahan Allah Ta'ala tu sama dan basar. Allah tu sama mendengar, basar, melihat. Kan? Dan mendengar, kami mendengar, kami melihat. Tadi dia kata Tuhan tak sama dengan sesuatu. Ni kenapa sekarang ni dia kata dia mendengar, dia melihat. Jadi sama dengan kita. Tak. Kan? Hatta laisa kamitslihi syai'un, situ dia panggil kata nafi. La ilaha illa. Tu nafi. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu semua nafi. Kita pun kena nafi. Hak mana Allah Ta'ala nafi, kita nafi. Wa huwas sami'ul basir. Ni isbat. Isbat ni Tuhan tetapkan. Tuhan ni ada ilmu, kan? Alimum bilatis sudur. Tuhan tahu benda dalam hati. Mana Tuhan isbat dia ada ilmu, maka kita kena isbat jugalah. Yang mana Allah Ta'ala nafi dalam Quran, sifat dia, kita nafi. Yang mana Allah Ta'ala isbat, wajib bagi kita isbat. Jangan nafi semua sifat. Kan? Tuhan isbat, kita kena isbat. Tapi isbat Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Kan? Jangan kata sama dengan kita. Bila Tuhan kata isbat, dia mendengar dan melihat. Jadi, kata sama dengan kita. Tak boleh kata sama dengan kita. Kita mendengar ada wasitah. Ada perantaraan. Iaitu telinga. Kan? Melihat ada wasitah dengan mata. Kan? Sama ada mata hati ataupun mata kepala kita. Kan orang buta, bila dia dengar, dia boleh bayang dengan mata hati dia. Kan? Dia ada mata hati dan mata kepala. Penting sekali ialah mata hati lah. Jadi hak Tuhan isbat, kita isbatkan. Man syabbahallahu bi khalqihi kafar. Kata apa dia? Abu Hamid, imam bagi tuan guru bagi Imam Bukhari. Man syabbahallahu bi khalqihi kafar. Barang siapa menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, maka dia jadi kafir masa tu juga. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsuhu faqad kafar. Dan barang siapa yang mengingkarkan apa yang Allah Ta'ala sifatkan di dalam Al-Quran tentang diri dia, kita kata kan, jahada. Tuhan kata dia dengar, dia melihat, kita kata pun faqad kafar juga dia kata. Tu pun kafir juga. Jadi tak dapat tidak, apa yang Allah Ta'ala nafi, kita kena nafikan. Benda mana yang Allah Ta'ala isbat, tetapkan,
pada sifatnya, maka kita tetapkan. Bila kita tetapkan, tapi kita jangan kata serupa, kan? Dan benda yang tak baik kita jangan sebut. Macam nasallah fanasiyahum, mereka itu lupa Allah, maka Allah pun lupa mereka itu, kan? Maka kita pun buhlah sifat 20. Tuhan pun lupa juga, buh juga lah ni. 21 lupa nasallah. Tuhan ni lupa, anda boleh. Tu Tuhan nak kata nak marah, kan, kepada orang-orang yang lupa Allah Taala, kan? Tak lupa Allah Taala, maka Allah Taala aku lupa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, kan? Mereka itu tipu Allah Taala. Wa makarallah, Tuhan tipu mereka itu balik. Tuhan tipu juga. Jahat agak Tuhan ni. Ingat kata puak biru tipu. Tuhan tipu juga. Kan? Bukan satu MDB tipu. Tuhan tipu juga. Dia kira macam tu tak boleh. Kan? Tu kita tidak beradab dengan Allah Taala. Tu sifat tu Allah Taala sebut supaya nak bagi kita gerun. Kalau kita lupa Allah, kan, tak mendekati diri kita dengan tempat ibadat, maka Allah pun jauhkan diri dia daripada kita. Kita tipu dia, dia tipu kita. Kita lupa dia, dia lupa kita. Tu banyakkan kepada orang yang dia munafikin lah ayat-ayat tu. Ada banyak lagi redha, kan, sifat redha, kan, radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Tuhan redha, kan? Wallahu yuhibbul mu'minin. Allah Taala kasih kepada orang yang mukmin, kan? Ayat lain wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan kasih kepada orang muhsinin, bukan mukminin, muhsinin. Awak tak boleh ni sifat kasih, kan? Ulama kata memadai. Yang ini memadai. Kan? Sebab sifat ni cara umum. Sebab sebut sifat kasih khas bagi orang mukmin. Sifat radhiyallahu anhum khas bagi orang mukmin. Nasallah fanasiyahum wa makaru wa makarallah. Tu khas bagi munafikin dan kafirin. Yang ni qudrat, iradat, ilmu, ayat sama basrat kalam, ni umum. Tak kira orang kafir ke tak kafir, dia masuk habis. Sebab tu dia kutip buh dalam ni. Kan? Ni kita pandai-pandai pula. Kalau puak-puak Wahabi dia nak kata buh semua sifat Allah Taala banyak lagi, bukan 20 tu. 20 ni cukup. Kan 20 ni pun hampa tak main mengaji dah. Kan? Kalau buh banyak lagi hampa tak mengaji terus. Jadi sifat Allah Ta'ala, kita dah masuk yang ketiga ni, kan? Sifat Allah Ta'ala satu bahagian tu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ni kita duduk yang ketiga, ma'ani, kan? Sifat nafsiyah dah lalu dah, jadi wujud saja, satu sifat saja. Qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu bi nafsi wahdaniyat. 5 ni maka adalah sifat salbiyah. Salbiyah maknanya nafi. Nafi macam mana? Maknanya tidak ada pada makhluk. Memang pada makhluk tak ada langsung. Kan? Kalau kodrat ada pada makhluk? Ada, aku kuat juga. Kan? Dengar, aku ada ilmu juga. Aku boleh bercakap juga. Manusia boleh bercakap. Tetapi kalau sifat salbiyah tidak ada pada makhluk. Contoh, qidam, sedia. Adakah makhluk semua ni sedia? Jawab tidak. Allah Ta'ala seorang yang sedia. Sedia ada. Baqa', kekan. Adakah semua makhluk kekan? Tidak. Sebab tu dipanggil salbiyah, nafi. Qiyamuhu bi nafsi, ada dengan diri sendiri. Adakah makhluk ni ada diri sendiri? Tak. Allah Ta'ala yang cipta. Ni kita dengan sebab wasitah, sebab ibu bapa kita, tok nenek kita. Wahdaniyat begitu juga, ada seorang dia, kan? Dia seorang sahaja, kita banyak, kan? Kita banyak, dia seorang, diri dengan diri sendiri. Lepas tu
laisa kamitsli syai'. Apa dia? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. 5 sifat ni Tuhan tak sama. Manusia sama tak? Sama banyak. Sama dengan ustaz kan? Sama manusia banyak sama. Semua makhluk lah sama. Pokok kayu pun sama kan? Pokok durian ada 2-3 pokok sama. Kalau biji durian tumbuh durian kan? Kadang-kadang bukan durian saja sama dengan durian. Pokok durian sama dengan pokok rambutan. Ada ranting ke, ada batang. Itu di segi sifat salbiah. Salbiah maknanya nafi. Ma'ani menjadi sifat pada maknanya, bukan pada hakikatnya. Jangan kata pada hakikat Allah ada ilmu sama kan? Ada boleh. Pada hakikatnya Allah Ta'ala qudrat sama dah dengan kereta kan, lori. Qudrat dia ada, tak boleh. Pada maknanya. Sebab apa sebut pada makna? Supaya bagi kita faham. Kalau tak boleh sebut pada hakikat, tak boleh sebut pada makna, tak faham terus ya kita kan? Ni tak boleh sebut pada hakikat, boleh sebut pada makna. Senang-senang sifat ma'ani ni, sifat kita sebut pada maknanya. Dia tu mendengar, melihat, ada kodrat. Jadi nak banding dengan kita. Lepas tu dia sifat ni memberi bekas. Sebab tu dipanggil sifat taksir. Kan? Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni memberi bekas. Kan? Mana dia kalam Allah Ta'ala beri bekas? Tu Al-Quran. Kan? Ni Al-Quran kita duk baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sifat memberi bekas orang panggil kata. Itu kalam qadim. Al-Quran. Baca tu lah Al-Quran. Ada huruf ni kan mushaf, dipanggil mushaf. Kan? Dipanggil mushaf. Dia ada beza. Kita panggil Quran semua. Dah tulis Quran ustaz. Kita pun panggil Quran. Ada Quran Majid, ada Quran Karim. Jadi sifat ni sifat memberi bekas. 7 sifat ni. Ingat macam tu lah. Kan? Takut bila ustaz baca yang ke-9 ilmu, yang ke-10 ayat. Lepas tu yang ke-8, yang ke-6, yang ke-5 tak tahu lagi. Kan? Dia kata kalau kita tak boleh kata roh, Tuhan hidup tu tak boleh ada roh. Kalau kita ada roh walau qadim sekalipun tak boleh, kafir juga. Dan sebab apa? Sama dengan makhluk. Dan ia tidak takluk dengan sesuatu. Sebab apa dia tak takluk dengan sesuatu? Kan? Kalau ilmu dia takluk. Ilmu dia nak buat langit dengan bumi mesti kena ada ilmu dulu. Kan? Nak buat langit dengan bumi mesti ada kodrat dulu. Nak buat langit dengan bumi mesti ada iradat dan kodrat. Nak buat langit dengan bumi, lepas tu Allah Ta'ala cipta makhluk. Cipta makhluk ada suara. Bila cipta makhluk ada suara, mestilah Allah Ta'ala kena dengar. Takkan Allah Ta'ala cipta makhluk ada suara, lepas tu dia tak dengar. Mustahil pada akal. Kan? Allah Ta'ala cipta makhluk, dia tak melihat. Mustahil pada akal. Dia cipta makhluk, langit bumi yang cantik ni, lepas tu dia tak ada mata. tak melihat. Tapi Allah Ta'ala melihat, jangan kata dengan mata. Kan? Kena ingat, laisa kamitslihi syai'un. Ingat kan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir tu. Ayat tu. Mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Tuhan tak sama. Tuhan berkata-kata. Kan? Bila Allah Ta'ala cipta malaikat, cipta jin, cipta manusia, takkanlah Tuhan duduk diam, tak boleh berkata-kata. Kan? Cipta manusia tu Allah Ta'ala berkata wa kallamallahu Musa taklima wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iz qala rabbuk, ketika Allah, ingatlah wahai Nabi Muhammad, ketika Allah Ta'ala kata kepada malaikat-malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buat manusia di atas muka bumi ni. Kan? Tuhan berkata-kata tak? Tuhan berkata-kata tu. Kan? Bila ada makhluk, bermakna sifat kalam memberi taksir, kan, memberi bekas dengan makhluk. Tak macam sifat nafsiah dan sifat salbiah tadi, dia tak bersangkut paut dengan makhluk, kan. Tapi bila sifat ma'ani ni,
dah bersangkut paut dengan makhluk, janganlah kita kata sifat ma'ani sama dengan makhluk. Sifat ma'ani Allah Ta'ala yang 7 ni sama dengan makhluk. Tak boleh. Kan? Sebab kan laisa kamitsli syai'un ataupun mukhalafatu ta'ala lil hawadis, kita dah belajar di sifat salbiah kan? Sifat yang keempat. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Dan sifat yang keempat dalam kitab ni lah. Dan kena ingat, kalau dalam kitab ni sebut ke-9, ke-4, ke-7, ke-8, jangan kata sifat Allah Ta'ala mari wujud dulu, lepas tu qidam, baqa'. Tak. Ni tuan kitab susun bagi kita mudah faham. Kan? Kita nak kata ilmu dulu pun tak apa. Hayat dulu pun tak apa. Ni dia bagi sifat nafsiyah asingkan, sifat salbiah asingkan, sifat ma'ani asingkan, sifat manawiyah dia asingkan, supaya kita mudah faham. Dah tak faham juga ustaz, hantar mengaji tak faham lah. Sekali tak faham, dua kali tak faham, 3, 4, 5 dia faham sendiri. Mustahil lawan hayat tadi mati. Dan dalil hayat Allah Ta'ala, dalil hidup Allah Ta'ala itu bahwasanya jika ada ia mati, tiada kuasa ia Allah Ta'ala, dan tiada mengkehendaki, Allah pun tiada kuasa dan tiada kehendak, yakni tiada qudrat dan tiada iradat, dan tiada mengetahui, yakni tiada ilmu Allah Ta'ala, dan iaitu mustahil. Kalau Allah Ta'ala ni hidup, kalau Allah Ta'ala ni tidak hidup, jadi dia Allah Ta'ala mati. Kalau Allah Ta'ala mati, maka otomatik tidak ada sifat ilmu, tidak ada kodrat. Orang mati tak ada kodrat, dan tidak ada kehendak, tidak ada iradat, dan tidak ada ilmu. Orang mati tak ada ilmu. Kan? Sebab apa? Sebab orang mati, tok guru bila mati, dia bawa ilmu dia. Orang mati ada harta tak? Tinggal ada harta? Tinggal. Tinggal banyak harta, boleh bagi-bagi lagi. Tapi ilmu dia bawa pi, kan? Ilmu dia bawa pi. Tengok tuan guru kita, kan? Tuan guru kita, ustaz pi Thailand baru ni, ada budak pondok dekat dengan markas lah. Lepas tu dekat ustaz pi tidur kat pondok 2-3 hari baru ni. Lepas tu budak pondok minta syarit. Kan dulu tali keset hak tuan guru duk jual ke petani, dia tak sekarang tak ada. Kan, dia nak beli budak pondok, dia boleh dengar sekali, 2 kali, 3 kali. Kan, kata hampirlah kat kubur dia. Kan, pergi ziarah kat kubur, dia kata kat kubur tak ada, dia tak mengajar, dia berehat. Kata pandai kau, budak-budak ni liar. Kan, kita nak cuba dia liar ke tak liar. Kan, bermakna bila tuan guru mati, dia bawa ilmu dia. Tujuan ustaz cakap macam tu supaya dia pulun belajar masa tok guru dia ada sekarang ni. Situ tok guru nama Sabirin. Sabirin tu dia kalau kira macam dua pupu dengan ayah. Pi ziarah pondok dia. Dan bila pi markah tabligh malam Jumaat, dia orang minta CD tu juga. Ustaz datang dari Malaysia, ada syarit keset, tali keset, dia tak panggil CD. Dulu orang dia jual di petani tali keset lah banyak kan. Zaman dulu CD tak keluar, mungkin kenapa dia orang tak jadikan CD keluar. Tuan guru kan, ilmu dia bawa pi. Harta benda tinggal, anak bini, ayam, itik semua tinggal. Kan? Sebab itulah bila tak adanya hayat, ilmu pun tak ada, kodrat pun tak ada, iradat pun tak ada, sama basar kalam tak ada. Kan? Ni dia kiaskan dengan manusia kita lah. Sebab apa kiaskan dengan manusia ni banding dengan manusia? Supaya kita faham. Kan? Supaya kita faham sifat Allah Ta'ala, dan iaitu mustahil kerana sabit demikian itu, kerana ada demikian itu, ada kodrat, iradat dan ilmu. Ni langit bumi ya. Dan langit bumi ada bermakna Tuhan
kuasa, Tuhan ada iradat, dan Tuhan ada ilmu. Kalau Tuhan ada ilmu, Tuhan ada iradat, Tuhan ada qudrat, mesti Tuhan tu hidup. Kalau Tuhan tak hidup, tak gunanya sifat ilmu tu, kan? Sabit demikian itu dengan beberapa dalil yang telah tersebut, maka sabitlah telah tersebut pada qudrat, iradat dan ilmu lah. Maka sabitlah, tetaplah bagi Allah Ta'ala itu hidup. Dan apabila sabit hayat, apabila sabit tetaplah Allah Ta'ala tu hidup, mustahil lah matinya. Tak bolehlah kita kata Allah Ta'ala tu mati. Gitu saja. Wallahu alam. Nak bercakap tak boleh, dia ada sesuatu yang menahan. Saat berhenti kuliah dekat 2 minggu, semalam pergi kuliah pun orang tak dengar. Ada 45 orang tak dengar. Taman Ria Jaya. Taman Ria tu bagus, orang tua-tua. Dia pakat. Ada dalam 40 orang lebih. Tu pi kemarin kan ada perhimpunan GST kemarin petang. Orang muda-muda tu pi dah 15-16 orang. Tu pun ada 40 orang. Tapi ustaz suara tak ada. Sekerak ya. Sekerak ya, mari dengar dekat lah. Ustaz baru buka kuliah semalam ya. Kalau ada soalan, kita buka soalan dulu. Mungkin yang ustaz cakap kalau tak faham ataupun salah faham kan, tentang sifat ilmu dan hayat Allah Ta'ala. Ada soalan? Tak ada. Tak faham. Tak faham kena berhenti sini. Kena mengaji banyak lagi kan. InsyaAllah kita habis ni, kita pulang pula sekali, InsyaAllah boleh lah kan. Kita duduk kalimah la ilaha illallah yang sekarang ni kan. Kalimah kedua tak mula lagi kan. Habis kalimah la ilaha illallah ni 20 sifat, baru habis kalimah la ilaha illallah. Jadi ustaz nak sebut ringkasannya. Sifat Allah Ta'ala, kalau kita mengaji pondok, dia buat secara ringkas la ilaha illallah. Dia kata di situ adanya 40 berapa? 41 sifat Allah Ta'ala kena masuk dalam tu. 41 41 sifat kena masuk. Muhammadur Rasulullah 9 sifat dalam tu kan. Sebut la ilaha illallah, kena faham 41 sifat. Yang ni wujud kidam baqam qalawatu ta'ala sampai kaunuhu mutakalliman. Jadi 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala dan 20 sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Maka 40 Bila 40 dah, satu sifat harus bagi Allah Ta'ala kan. Tuhan nak menjadikan atau tak menjadikan, kan jadi masa ni atau masa lain, nak menjadi biru atau hijau, tu terserah pada Allah Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala. Maka jadi 41 sifat duduk dalam kalimah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, kita kena faham 9 sifat. Muhammad itu pesuruh Allah kan, iaitu ada sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ni sifat bagi rasul-rasul kan. Siddiq benar, siddiq amanah, dia pegang amanah. Tabligh menyampaikan, fatanah makna cerdik, bukan bodoh. Lepas tu harus bagi rasul-rasul semua satu, iaitu berupa makan minum. Macam sifat manusia, ada anak, ada bini, ada cucu lagi kan. Harus bagi Allah Ta'ala, bagi Nabi kita, mana-mana rasul satu. Jadi siddiq, amanah, tabligh, fatanah, 4 sifat wajib bagi rasul. Dan mustahilnya 4, jadi 8. Satu harus, jadi 9. Jadi pada kalimah Muhammad Rasulullah, akidah kita situ 9 akidah. La ilaha illallah 41 akidah kan. Itu ikut satu pendapat lah, pendapat Maturidi ataupun Imam Sanusi yang sekarang kitab ni kan. Pendapat Asy'ari dia kata 36 je kan. 30 dia buang dia 14 sifat. Buang 14 sifat, jadi 30 daripada 41. Kalau kita buang 14 berapa? 41 tolak 14, jadi
30? Tak tahu. Tak tahu matematik. Ni duk kena tipu oleh kerajaan. Tak tahu matematik nak kira. Apa tak tahu aku tipu lagi. Senang tipu lagi. Tak tahu kira. 41. Tolok 14. 30? 7 Jadi Imam Asy'ari kata 37. Sebab apa? Di la ilaha illallah mesti 37. Sebab apa 37? Sebab dia tolak kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Sifat maknawiyah tak ada di segi Imam Asy'ari. Kan? Dia buang tu, jadi 37 sifat lah. Wujud, kidam, baqa sampai kalam. Jadi wujud 1, sifat nafsiyah. Sifat salbiyah 5 jadi 6. Sifat ma'ani 7 jadi berapa? Berapa belah? 13. 13 sifat. 13 sifat 13 tak? 6, 13. 13 mustahil 13. Mustahil 13. Okey, macam ni dulu. Sifat wujud 1. Lepas tu sifat nafsiyah 1 wujud. Lepas tu kidam baqa mukhalafatu ta'ala li rizqiyamu bi nafsihi 5. Jadi 6. 6 sifat qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam. Jadi apa? Jadi 13. 13 jadi kalau 2 kali dengan mustahil jadi 26. Harus bagi Allah Ta'ala 1. Kok mana tak cukup ni? Tak cukup 30 lebih 27 je. 41 tadi tolong 14 kan, 27 sifat. Jadi bagi apa dia Imam Asy'ari 27 la ilaha illallah, 27 akidah kan. Mustahil bagi Allah kan 1. Jadi 26 campur 1 27 lah. Jadi bagi Asy'ari la ilaha illallah wajib kena tahu 27 dalam tu. Tapi jangan macam Mak Cik Langkawi pula duk bilang pula la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wujud kidam baqa mukhalafatu ta'ala. Dia duk bilang sampai habis kan, asyhadu an la ilaha illallah masa dalam sembahyang kan tok guru bagi ingat. Ustaz kata kalau tak ingat ni tak sah sembahyang, tak sah kata la ilaha illallah ataupun kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun asyhadu an la ilaha illallah wujud kidam baqa mukhalafatu, batal sembahyang makcik tu kan duk bilang wujud kidam baqa pula. Tak kena bilang, kena keng terus. Nampak terus Muhammadur Rasulullah 9 sifat. 9 campur dengan 27 jadi 36 je baru kan. Baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah baru 36 mengikut pendapat Asy'ari. Mengikut pendapat Maturidi dan juga apa dia? Maturidi dan Imam Sanusi yang karang sifat 20 ni Imam Sanusi ya. Maka dia kata 50 akidah. La ilaha illallah 41, Muhammadur Rasulullah 9, 50 akidah. Tapi ada pendapat lain tambah pula 8. Kan jadi 58. Siapa dia? Imam Haramai. Imam Haramai dia tambah pula 8. Dia ada sifat kainun dan kaunuhu mukawwinan. Lepas tu apa dia? Sifat mudrikun kaunuhu mudrikan. Jadi kainun dengan kaunuhu kainun dengan kaunuhu kainan, mudrikun dengan kaunuhu mudrikan, 4 sifat wajib bagi Allah Taala. Maka mustahil pun 4 juga, jadi 8 situ. Jadi bagi Imam apa dia Haramai, dia katanya 58 akidah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajib kena ada 58 akidah. Kan? Ini pendapat pandangan-pandangan ulama. Kan? Pandangan-pandangan ulama. Kalau kita tak mengaji terus pun kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi kita faham. Kita faham, okey, siapa cipta langit bumi Allah Taala tak sama dengan kita. Tu kita kata akidah kita boleh guna dah. Tapi kalau kita la ilaha illallah, duk harap lagi bila ni 28 Mei ni. Sebab apa 28? Beri nak turun.
Dia ingat kat berim lagi tumpang dengan orang lain lagi. Maka akidah kita dah selamat lagi. Kan? Itu saja. Kalau tak ada soalan, kita start berhenti sini dengan tasbih kafarah dan surah Nasri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam esok kuliah maghrib jemputan Ustaz Muhammad Yusof, Ustaz Muhammad Yaakob Yusra bin Yusof, adik Ustaz Murtaza. Allahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu yarhamkumullah, lurus dan rapatkan saf. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Salli lillahi ta'ala, salli fadl isya'i arba'a raka'atin. Allahu akbar. Allahu akbar. جهد وجهه للذي فطر السماوات والأرض. إن الصلاة ونسكي ومحياي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر اغفر لي وارحمني واشفني وارزقني وعافني الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر تحيات البركات الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد
الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله أكبر. اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سبحان يا الله 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 أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفرك والله. بسم الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله الذي لا تخذ له شريك له. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فإنا ربنا بالسلام
وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخر وسلم ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا سادة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد اهدم بالقلوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا